insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini. Hasbiyallahu liman ahammani. Hasbiyallahu liman hasadani. Hasbiyallahu liman bagha alayya. Hasbiyallahu liman kadani bisu'in. Hasbiyallahu indal maut. Hasbiyallahu indas mas'alati fil qabr. Hasbiyallahu indal mizan. Hasbiyallahu indas sirat. Hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bihalalin haram wa siwa bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizan 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan min sullah yahtasib. Wa may yatawakkalullaha fa huwa hasbuhu innallaha balighu qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pengisian subuh kita untuk kita sambung nota My Quran Time juzuk kedua insyaallah. Pagi ni untuk surau Al-Kahfi. Surau Al-Kahfi Taman Selasih Lukut Porisin Negeri Sembilan insyaallah. Mohon share sama-sama insyaallah. Kita share. Sama-sama kita share insyaallah. Mohon Taman Selasih insyaallah. Sama-sama kita share untuk Taman Selasih Lukut insyaallah. Okey, insyaallah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita sambung surah Al-Baqarah
dalam nota My Quran Time juzuk kedua, insyaAllah ayat 161 hingga 162. InsyaAllah kita cuba begini. Ayat 161 menceritakan matinya orang yang tidak sempat bertaubat dalam kekufuran. Mudah-mudahan kita dijauhkan mati keadaan kita daripada kekufuran. Sebab tu salah satu saya amalan zikir Tuan Guru Datuk Ismail Kamus yang saya nak share pagi ni, ada amalan 5 di dunia, 5 di akhirat. Untuk 5 di dunia, untuk 5 di akhirat. Yang pertama, hasbiyallahu lidini, ya. Hasbiyallahu lidini, yakni cukuplah Allah saja yang jaga agamaku. Kita minta kepada Allah Ta'ala jaga agama kita supaya tidak berubah ke tempat yang lain, ya. Walaupun cubaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hebat, sampai sekarang ni masih lagi hebat, kita mohon kepada Allah Ta'ala, hasbiyallahu lidini, cukuplah Allah saja yang menjaga agamaku. Kita tidak bergantung dengan orang lain, kita tak bergantung dengan makhluk lain. Kita minta Allah jaga agama kita, ya. Kita kalau boleh terus develop, ya, jaga keseluruhan seluruh negara kita, jaga bab agama kita. Maksudnya bimbang ancaman Allah Ta'ala. Allah bagi peringatan terlalu hebat. Maksudnya kita baliklah kepada agama kita, agama Islam. Cukup Allah saja yang menjaga agama kita. Kita baca hasbiyallahu lidini, ya. Yang kedua, hasbiyallahu lima hasadani, hasbiyallahu lima ahammani. Ahammani maksudnya apa? Cukuplah Allah saja yang menjaga kepentinganku. Allah minta kepada Allah Ta'ala jaga kepentingan kita, ya. Kita nak keluar rumah pun kita jaga, minta Allah Ta'ala jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mohon kepada Allah Ta'ala jaga kepentingan kita. Nak keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Naik kenderaan, ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Tu 3 doa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi sakhara lana, Bismillahirrahmanirrahim. 3 doa naik kenderaan. Minta Allah jaga kita waktu kita dalam kenderaan. Kita minta lagi Allah Ta'ala jaga kita, jaga rumah kita. Apa kita baca? Kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin, qaf. Bukan ayat 1 huruf saja. Ya, kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin, qaf. Tambah satu ayat. Surah Yasin nombor 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kita minta Allah jaga. Tiup di rumah kita, tiup pintu, tiup harta kita. Baru kita keluar, minta Allah jaga kepentingan kita. Itu contoh. Hasbiyallahu lima ahammani. Yang ketiga, minta Allah Ta'ala hasbiyallahu liman hasadani. Hasbiyallahu liman hasadani. Apa maksudnya? Cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang hasad dengki kepadaku. Minta Allah jaga. Jangan kita balas, jangan kita dendam. Kita minta Allah jaga kita daripada kedengkian perangai manusia. Tak berhenti, tuan-tuan. Kenapa lagi perangai Yahudi, perangai Nasrani memang hebat daripada zaman Rasulullah sampailah sekarang masih lagi tak berhenti. Kedengkian yang kepada Nabi, kedengkian kepada Islam, kedengkian pada hebatnya Islam. Kita minta Allah jaga. Hasbiyallahu liman hasadani. Cukuplah Allah saja yang jaga orang-orang yang hasad dengki kepadaku.
Kita perisaikan diri kita. Contoh yang kita kongsi pada ulama, kita baca surah Yasin pagi-pagi. Bukan satu surah, kita baca 1 sampai 9. Yasin sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kita baca ayat Yasin, surah Yasin sampai 9 saja. Tutup sadaqallahul azim. Hujungnya tu kita baca syahatil wujuh. Syahatil wujuh 7 kali. Mohon Allah jaga musuh, musuh kita yang nampak ataupun yang tidak nampak. Subuh-subuh kita buat sebelum matahari terbit. Apa? Kerana niat Yasin itu menurut niat kita. InsyaAllah. Tu hasbiyallahu liman hasadani. Ya, tu. Kemudian hasbiyallahu liman bagha alayya. Hasbiyallahu liman bagha alayya. Cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang memarahiku. Biarlah dia marah. Minta Allah Ta'ala jaga uruskan. Ya, cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang memarahku. Minta Allah Ta'ala. Hasbiyallahu liman bagha alayya. Yang kelima untuk bab dunia ni, hasbiyallahu liman kadani bisu'in. Hasbiyallahu liman kadani bisu'in. Cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang berbuat keburukan kepadaku. Amalkan surah Yasin. Ya, amalkan antaranya. Kemudian, ya, tu lima dunia. Cukup Allah saja yang jaga agamaku. Yang kedua, cukuplah Allah saja yang menjaga kepentinganku. Yang ketiga, cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang hasad dengki kepadaku. Yang keempat, cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang memarahiku. Yang kelima, cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang berbuat keburukan kepadaku. Biar Allah uruskan. Yang lima untuk akhirat. Yang pertama, hasbiyallahu indal maut. Ya, hasbiyallahu indal maut. Cukuplah Allah saja yang menjagaku ketika aku mati. Waktu hujung kematian kita, macam-macam boleh berlaku. Gangguan syaitan, gangguan iblis nak menyesatkan kita waktu kita dalam sakaratul maut. Mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma timna nabi khusni khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya, mohon kepada Allah Ta'ala supaya dijaga, diuruskan kita. Ya, cukuplah Allah saja yang menjagaku ketika aku mati. Hasbiyallahu indal maut. Yang kedua untuk akhirat besok, kita minta hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr. Hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr. Cukuplah Allah saja yang menjagaku di saat aku di dalam kubur. Mohon sekarang tuan-tuan, mohon kepada Allah Ta'ala supaya jaga kita waktu di dalam alam kubur. Kita seorang, tak ada siapa yang mentemankan kita. Kita cuma satu orang saja di dalam lubang kubur tu, yang lahat, yang amat gelap. Dalam subuh ni pun gelap, nanti siang pun gelap, nanti malam lagi gelap. Berdabel-dabel dia punya kegelapan dia. Kita minta Allah saja yang jaga kita waktu di alam kubur. Hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr. Ya. Hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr. Cukuplah Allah saja yang menjagaku di saat aku di dalam kubur. Yang ketiga untuk akhirat besok, hasbiyallahu indal mizan. Hasbiyallahu indal mizan. Mohon kepada Allah Ta'ala, apa dia? Cukuplah Allah saja yang menjagaku ketika di hari pertimbangan. Ya, di hari pertimbangan kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah jaga waktu kita ditimbang. Mohon pada Allah Ta'ala diberatkan kita ke dalam syurga kita besok. Hasbiyallahu indal mizan. Ya, zikir kita yang keempat.
Cukup Allah saja yang menjagaku ketika di hari pertimbangan. Yang keempat, hasbiyallahu indas sirat. Hasbiyallahu indas sirat. Cukuplah Allah sahaja yang menjagaku ketika meniti titian sirat. Mohon kepada Allah Ta'ala kita, Allah jaga kita waktu meniti titian sirat. Macam-macam cerita meniti titian sirat. Ada yang terjungkang ke dalam neraka, ada yang tersepit, ada yang tergelongsor, ada yang hebat, ada yang macam kilat meniti titian. Itu bergantung dengan amalan kita. Mohon tuan-tuan, zikir yang keempat untuk akhirat besok iaitu cukuplah Allah saja menjagaku ketika meniti titian sirat. Tu yang keempat. Akhir sekali untuk bab akhirat besok, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ila unib. Tu wa ilaihi unib. Cukuplah Allah saja bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, dan aku berserah kepadanya. Ini yang kelima untuk akhirat. Cukuplah Allah saja bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, dan aku berserah kepadanya. Itu zikir. Tak ada Tuhan disembah. Kita serah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 5 dunia, 5 akhirat. Kita mohon jadi amalan kita. Saya share tuan-tuan pagi ini, saya catat daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dapat daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dia pesan amalkan ni. 5 dunia, 5 akhirat. Apa dia? Saya ulang balik pagi ni. Yang pertama, hasbiyallahu lidini. Cukuplah Allah saja yang menjaga agamaku. Yang kedua, hasbiyallahu lima ahammani. Cukuplah Allah saja yang menjaga kepentinganku. Yang ketiga untuk dunia, hasbiyallahu liman hasadani. Cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang hasad dengki kepadaku. Yang keempat, hasbiyallahu liman bagha alayya. Cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang memarahiku. Hasbiyallahu liman kadani bisu'in. Cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang berbuat keburukan kepadaku. Minta Allah jaga. Tu 5 di dunia, 5 akhirat. Saya ulang lagi sekali. Hasbiyallahu indal maut. Cukuplah Allah saja yang menjagaku waktu ketika aku mati. Sakaratul maut. Yang kedua, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr. Cukuplah Allah saja yang menjagaku di saat aku di dalam kubur. Minta Allah jaga. Yang ketiga, hasbiyallahu indal mizan. Cukuplah Allah saja yang menjagaku ketika di hari pertimbangan. Yang keempat, hasbiyallahu indas sirat. Cukuplah Allah saja yang menjagaku ketika meniti titian sirat. Akhir sekali, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Cukuplah Allah saja bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku berserah kepada Allah sebenarnya. 5 dunia, 5 akhirat. InsyaAllah ada banyak lagi. Kita ambil yang sikit-sikit dulu untuk step kita daripada awal. Habis zikir kita, masuk balik tadi ayat Al-Baqarah 161. InsyaAllah untuk surah Al-Kahfi kita teruskan. Matinya orang yang tidak sempat bertaubat dalam kekufuran. Itu salah satu zikir kita makan tadi. Mohon pada Allah Ta'ala supaya kita jaga daripada bab kekufuran. Mesti cari jalan dan kita bertaubat. Tengok ayat 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in.
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 161. Maksud, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah Subhanahu wa taala dan malaikat serta manusia sekaliannya. Orang-orang kafir, ya. Ni diceritakan dalam 161. Ya, orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka keadaan kafir. Mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah Subhanahu wa taala dan malaikat serta manusia sekaliannya. Kemudian ayat 162 Al-Baqarah, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun. Maksudnya, Sadaqallahul Azim, mereka kekal di dalamnya, yakni laknat, tidak diringankan azabnya dan mereka tidak akan diberi penangguhan azab. Tak ada tangguh, tak ada skip, tak ada apa. Tetap diteruskan azabnya seterus-terusnya. Itu yang hebat, ya. Mati dalam keadaan kekufuran. Kupasan ayat. Soalnya, bagaimana nasib mereka yang tidak sempat bertaubat dan memperjelaskan kebenaran kepada manusia. Ya. Bagaimana nasib mereka yang tidak sempat bertaubat dan memperjelaskan kebenaran kepada manusia. Jawapannya ada di dalam dua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan bahawa mereka yang kafir terhadap Nabi dan ajaran yang dibawa serta tidak mahu bertaubat, mereka akan mati dalam kekufuran. Tak nak terima, tak nak bertaubat, tak nak dijelaskan, tak nak diperjelaskan pun, tak nak terima. Akhirnya mati dalam keadaan kekufuran. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat serta seluruh manusia. Mereka itulah yang terusir dan dijauhkan daripada rahmat Allah, iaitu syurga. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Tidak ada keringanan azab bagi mereka serta tidak ada penangguhan walaupun sesaat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu hebatnya keadaan neraka, hebatnya seksa azab yang diterima orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita jangan lekang daripada zikir-zikir. Saya nak share lagi satu pagi ni, iaitu doa yang bagi Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Ya, share kalau boleh, ya. Nanti kita share. Ya, antaranya doa ni ada 9 doa. 9 doa kita amalkan dengan keadaan kritikal yang hebat sekarang ni. Kita amalkan doa 9 doa, pastikan kita amalkan. Yang selalu saya baca iaitu insya-Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Doa yang pertama, Allahumma tawwil a'marona. Kita minta kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, panjangkan umur kami. Minta. Betul. Bukan nak umur 1000 tahun, tapi panjang umur ni maksudnya kita, orang putih kata, utilize sebenar-benarnya. Mohon kepada Allah kita panjangkan umur. Kita gunakan sepenuhnya umur kita, bukan dipermain-mainkan umur ataupun dipersia-siakan umur. Ada orang panjang umur tapi dipersiakan. Umur panjang tapi sia-sia saja umurnya, tak diutiliskan sebenar-benarnya. Cukup je umur, habis. Maksudnya kita sampai lah ni hidup lagi. Ada orang dah masuk tersenarai kematian COVID-19, ya? Dah sampai 300. Kita tak senarai lagi. Tapi senarai untuk kematian memang kita tersenarai. Ya? Kita memang dah tersenarai. Memang tak boleh. Pasal apa? Kita calon jenazah. Kita calon-calon yang akan masuk ke dalam lubang kubur. Ni. Hanya kena renung kita, minta Allah panjang umur untuk apa kita? Untuk kita beribadah pada Allah Ta'ala. Gunakan sepenuhnya umur kita. Ya? Dalam kitab lama ditulis
Dalam kitab lama kita ditulis ya, 4 soalan besok kitab Tanbihul Ghafilin. 4 soalan. 4 soalan besok tak jawab kita, tak bergerak tapak kaki kita besok di padang mahsyar. Ya. Yang pertama, umur kita banyak-banyak apa kita buat. Banyak tak umur kita? Banyak lagi. Sampailah ni kita hidup lagi. Ya Rabiul Akhir. Ya, maksudnya kita masih lagi hidup. Dah habis hari Jumaat semalam. Hari ni dah masuk hari Sabtu. Kita masih lagi hidup. Ya, Allah bagi peluang lagi kita hidup. Kemana umur kita bawa? Cuba renung. Ya, orang lain habis dah umur. Bila habis umur, mati dah. Ya, kita masih lagi berumur. Kita masih lagi panjang umur kita. Sayangnya Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah nak bagi peluang kita hidup untuk beramal. Ya, sayangnya Allah Ta'ala nak bagi kita masuk ke syurga. Ya, kena renung tu. Minta. Yang pertama, Allahumma tawwil a'marona. Minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Umur bukan untuk seronok di dunia. Ya, dunia sekejap saja. Dunia ni sementara saja. Orang Indonesia, orang Jawa kata mampir. Mampirnya apa? Sebentar. Singgah saja. Kalau duduk di surau Taman Selasih, di Taman Selasih, sebentar saja. Cukup masa Taman Selasih, ada orang yang meninggal, ada orang yang mati. Hantar ke Kampung Paya, ya, hantar ke kubur di Kampung Paya. Tu, kan? Semalam ada seorang meninggal di Kampung Paya. Tu, ya, satu seorang, dia tak kira umur. Yang semalam baru meninggal 26 tahun, betul? Ya, di Kampung Paya saya dapat tengok berita. Ya, 26 tahun, muda, terlalu muda. Maksudnya kematian bukan mengikut umur muda ataupun umur tua. Mana-mana tetap akan mati. Mana-mana umur pun akan tetap mati. Itu di tangan Allah Ta'ala. Ya, tu, jaga umur kita, panjang umur, minta Allahumma tawwil a'marana, ya Allah, ya Allah panjangkan umur kami. Yang kedua, ya Allah sihatkan badan kami, wasahih ajsadana. Minta kepada Allah sihatkan badan kita. Ini dengan dalam keadaan wabak yang hebat ni, mohon kepada Allah Ta'ala terus Allah jaga kesihatan kita. Minta kepada Allah, bukan minta dengan orang, minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jangan minta kepada bomo, jangan minta kepada siapa-siapa makhluk yang hebat ke tak. Yang hebat, yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon kita diberi kesihatan untuk kita terus jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan jadi hamba dunia. Kadang-kadang orang minta sihat nak jadi hamba dunia. Bimbangkan tak cukup duit, bimbangkan tak cukup harta, bimbangkan tak dapat pangkat, bimbangkan tak naik pangkat, bimbang tak ada kuasa. Makin hebat, makin hebat. Tu, kita terlupa, tak nampak langsung yang Allah tunjukkan peringatan yang hebat sekarang ni. Tu minta pada Allah Ta'ala sihatkan badan kita. Yang ketiga, mohon kepada Allah Ta'ala terangkan hati kami. Wa nawwir qulubana. Mohon kepada Allah Ta'ala terangkan hati kita. Maksudnya dijelaskan. Tuan Guru pesan amalkan surah Alam Nasrah, Al-Insyirah. Baca Alam Nasrah ataupun surah Yasin. Amalkan. Bukan Yasin untuk orang mati je. Ya, Yasin bukan untuk orang mati saja. Kesilapan kita yang masih lagi kuno dengan perangai macam tu. Ya, bila bacakan Yasin, confirm ada orang mati. Tak. Yasin tu hati jantung Al-Quran. Satu, kalau kita amalkan, terang hati kita. Salah satu dari surah yang menerangkan hati kita. Ya, tu amalkan surah Yasin. Itu minta Allah Ta'ala terangkan hati. Bila apa? Terangkan hati, minta kita pada Allah Ta'ala supaya apa? Supaya kita ni senang nak terima agama Allah Ta'ala. Senang nak buat zikir. Senang nak amalkan zikir. Senang nak duduk majlis ilmu. Terang tak? Terangnya hati kita. Itu.
Bukan terang hati benda lain. Tak. Terang hati menerima apa yang Allah tunjukkan, apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Lagi tenang, terang hati, senang nak tengok Al-Quran. Bukan tengok, nak beramal bersama Al-Quran. Ada My Quran Time, kita masih seronok. Suka kita dengar ya. Mesti tak lepas peluang. Ada 4 kali dalam TV My Quran Time. Terangnya hati kita, seronok, tak sabar-sabar nak tunggu My Quran Time. Contohnya dah juzuk 7 tuan-tuan. Dah juzuk 7. Ni nota dia. Dah juzuk 7 dah. Ni nota juzuk kedua. Pak, hebatnya Allah bagi nikmat Quran sekarang. Walaupun dalam pandemik, walaupun dalam keadaan wabak kan, Allah bagi hadiah yang hebat. Kita boleh baca Quran depan TV rumah kita. Sama-sama dengan qari-qari, dengan Tuan Ustaz Fazrul Pentadabbur. Semuanya diterangkan hukum tajwid, adab, akhlak dengan Quran. Semuanya ada. Ini mohon pada Allah Ta'ala, terangkan hati kita. Ya, insyaAllah tu yang ketiga. Yang keempat, minta kepada Allah Ta'ala, tetapkan iman kami. Mohon. Ya. Wasabbit imanana. Minta Allah Ta'ala, tetapkan iman kami. Jangan kita biarkan iman kita menurun terus, bimbang, putus asa, hancur iman kita. Janganlah. Minta Allah terang, tetapkan iman. Jangan berdolak balik. Jangan kita lari daripada Islam. Jangan kita lari pada hukum Allah Ta'ala. Itu yang kita baca. Inna dina indallahil Islam. Kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Dibacakan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kita bergantung dengan Allah saja tuan-tuan. Walaupun dengan pandemik macam-macam sekarang ni, kita tak ada bergantung dengan manusia. Bergantung terus dengan Allah SWT. Amalkan surah Ghafir ayat 144. Ayat 44. Ayat 44, ayat nombor 44 surah Ghafir. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serah bulat-bulat terus kepada Allah Subhanahu. Penyerahan diri kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah tetapkan iman kita. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Elokkan amalan kami. Ya. Wa ahsin a'malana. A'malana. Ya. Wa ahsin a'malana. Minta Allah Ta'ala elokkan amalan kita. Kita cari jalan. Minta kepada Allah Ta'ala. Mohon dielokkan amalan kita. Jangan fardu saja. Yang sunat banyak sepatutnya kita buat. Sembahyang fardu dah wajib dah. Yang sunat tu ba'diyah, qabliyah, duha, rawatib. Lepas Jumaat, sebelum Jumaat. Sekarang dah tak ada Jumaat. Macam mana? Tu kena di Negeri Sembilan masih boleh sembahyang Jumaat. Jangan lepas ba'diyah. Pagi ni fajri, kita ambil peluang solat sunat fajri, solat sebelum subuh, solat sunat fajar. Kita tak lama, kalau tak sempat sunat fajar, dah habis sembahyang subuh, masih lagi matahari belum terbit, kita dibolehkan solat sunat fajar. Bukan dia sembahyang qabliyah, dia usalli sunatan fajri. Apalagi sunat syuruk, solat sunat duha, solat sunat witir. Saya share balik, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus ajarkan 17 rakaat malam. Waktu malam kita bangun, ni tengah cuti, yang dah pencin apa yang patut kita buat, 17 rakaat solat sunat untuk menambahkan kita, mengelokkan amalan kita. Saya ulang balik. Mungkin surah Al-Kahfi dah pernah dengar. Bangun malam pukul 3. Susah ustaz nak bangun malam. Kita makan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 10 yang akhir. Surah Al-Kahfi, kita makan surah Kahfi 10 yang awal, 10 yang akhir. Untuk jadi lam kita bangun malam. Bila bangun malam, kita dah bersihkan wuduk kita. Solat sunat wuduk 2.
Kemudian solat sunat taubat 2 rakaat. Tu berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 10 kali. Subhana malikul quddus 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Ya, kemudian alhamdulillah 10 kali. Kemudian astaghfirullahalazim panjang ataupun pendek 10 kali. Ujung dia kita tutup la ilaha illallah 10 kali. Bukan aja laju. Baca la ilaha illallah, tarik nafas lagi. La ilaha illallah, tarik nafas 10 kali. Zikir sebut. Kemudian angkat tangan, ya Allah jauhkan kami daripada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Mohon kepada Allah Ta'ala. Selepas apa tadi? Selepas solat sunat taubat, selepas solat sunat wudu dan solat sunat taubat. Duduk sebentar sebelum kita teruskan sembahyang tahajud. Habis doa tu, habis zikir tadi, kita naik solat sunat tahajud 2, 4, 6. 6 campur 4, 10. Kemudian habis solat tahajud 6, kita tambah solat sunat hajat, kemudian solat sunat istikharah, dan kita tutup dengan witir 3. Total 17. Tapi kadang-kadang tuan guru selalu amalkan solat sunat witir selepas ba'diyah isyak 1. Bila dah buat malam tu 1, selepas isyak, selepas ba'diyah isyak, kita boleh buat 2 saja. Pasal apa? Witir tu dalam satu malam ganjil. Tu 17 rakaat. Kita elokkan amalan kita. Tu yang ke-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6, mohon pada Allah Ta'ala luaskan rezekiku. Wa wasi' arzaqana. Ya. Mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah luaskan rezekiku. Rezeki macam mana? Ni boleh bernafas, boleh duduk lagi majlis ilmu walaupun bukan dalam surau, duduk dalam depan komputer, dalam telefon, dalam internet, masih lagi duduk di majlis ilmu. Tu ada nafas. Sekejap lagi ada minum teh, kopi, Milo, makan nasi lemak, semuanya rezeki. Kita boleh bergerak. Di Negeri Sembilan boleh sembahyang ke masjid, ke surau. Rezeki kita. Di Selangor tak ada rezeki nak pergi masjid. Tak ada rezeki nak sembahyang Jumaat. Dah berapa kali dah tak sembahyang Jumaat. Allah tuan-tuan. Cuba renung kita ni. Ya, Allah cuba kita makin lama makin jauh kita dengan Allah Ta'ala. Makin jauh kita dengan rumah Allah Ta'ala. Makin bimbang kita. Cubaan Allah SWT. Diuji kita. Kemudian mohon kepada Allah Ta'ala, dekatkan kami kepada kebajikan. Wa ilal khair wa ilal khairi qaribna. Minta Allah jauhkan kita, ya, dekatkan kita kepada kebajikan. Maksudnya kita minta Allah Ta'ala, senang kita nak buat baik. Senang nak infak, senang nak bantu anak yatim, senang nak bantu tahfiz, senang nak bantu pesantren, pondok, senang nak keluarkan duit untuk surau, senang nak keluarkan duit untuk masjid, senang hati mencari orang yang keadaan susah. Kena pula zaman sekarang ni, memang kita cari peluang untuk berbuat kebajikan. Minta pada Allah Ta'ala, senang kita nak buat kebajikan. Yang seterusnya, jauhkan kami daripada kejahatan. Wa anis syarril abida. Ya. Tu. Maksudnya kita minta pada Allah Ta'ala, minta jauh kita daripada kejahatan. Jauhkan kita daripada kejahatan. Mohon kepada Allah Ta'ala, jauhkan. Berhentilah. Berhenti mengumpat. Berhenti menceritakan hal orang. Berhenti mengaibkan orang. Berhenti. Kita cerita diri kita sendiri kepada Allah Ta'ala. Mengadu kita dengan Allah Ta'ala. Cukup yang lepas-lepas. Tapi kadang-kadang masalah besar, WhatsApp, macam-macam, tak berhenti. Bercerita pasal masjid, bercerita pasal hal akhirat, Alhamdulillah. Yang bercerita pasal dunia, pasal hal orang ni, kita janganlah. Berhentikan bab tu. Mohon, mohon berhentikan. Dibimbangi kita mati sedang menabur fitnah. Itu tadi mati dalam keadaan kufur.
mati sedang buat fitnah, mati sedang bermaksiat. Kadang-kadang Allah biarkan ni, bukan orang kafir je, bukan yang kufur, yang Islam ni pun kadang-kadang seronok dengan maksiat. Allah biarkan waktu tengah-tengah maksimum dia buat maksiat, Allah cabut nyawa dia. Itu mati yang paling dahsyat, mati yang dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Pernah diceritakan oleh Jibril, umatmu mati yang paling hebat, iaitu umat yang mati dalam keadaan maksiat. Tu. Mohon kepada Allah Ta'ala, jauhkan kami daripada kejahatan. Minta, jangan tak minta. Kalau kita tak minta, kita kemungkinan ada potensi nak buat kejahatan. Akhir sekali, kita mohon kepada Allah Ta'ala, tunaikan hajat kita. Tu, ya. Hani syari'a bina waqti hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya. Minta hajat kita di dunia dan di akhirat. Minta pada Allah Ta'ala, bukan minta kepada manusia. Pasal apa? Pergantungan kita terus hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu 9 doa yang kita buat, yang kita share pagi ni daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Ya Allah, yang pertama minta panjangkan umur, yang kedua minta disihatkan badan kita, yang ketiga minta kita diterangkan hati kita, yang keempat minta ditetapkan iman kita, yang kelima minta dielokkan amalan kita, yang keenam minta luaskan rezeki kita, yang ketujuh minta kita didekatkan kita kepada kebajikan ataupun kebaikan, dan yang ke-8 minta kepada Allah Ta'ala, ya, daripada jauhkan kita daripada kejahatan, dan yang ke-9 mohon kepada Allah Ta'ala tunaikan hajat kami. Takat turut pagi ini, ya, mudah-mudahan kita dijauhkan, ya, doa terus, ya, biar disembuhkan kita wabak tersebut, dan minta pada Allah Ta'ala dijauhkan daripada matinya orang yang dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Mohon kepada Allah Ta'ala kita jauh mati dalam keadaan tidak bertaubat. Mohon mati dalam sesudah taubat kalau boleh. InsyaAllah takat tukut ayat pagi ini ayat 161, 162 Al-Baqarah, ya, insyaAllah. Kita akan jumpa petang ni di online surau nilai impian, ya, surau nilai impian nilai. Kita sambung ayat 163 Al-Baqarah, ya. Tajuk dia, masih ada ruang pengampunan daripada Allah bagi pembuat ataupun yang membuat dosa. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, ya. Dia memang tunggu taubat kita. InsyaAllah kita sambung petang ni di surau nilai impian nilai online, bukan di surau, ya, online. Pasal saya tak keluar di Selangor, kami menetap di Selangor, tak dibenarkan, tak ada surat untuk kebenaran untuk pergi ke sana. InsyaAllah kita masih lagi di PKB ni, kuliah PKB. Kita jumpa di online petang ni maghrib untuk surau nilai impian. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang terbaik terus daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita tutup dengan majlis dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari bina wa hdiya wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan,
tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi azza. Bismillahil-kafi. Bismillahil-mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai was-sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an azzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa di surau nilai impian, nilai petani online insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.